Bab ke-18. Apabila seseorang masuk ke dalam rumah, yakni seseorang yang mengundangnya untuk bersembahyang, adakah dia boleh bersembahyang di mana dia suka atau di mana dia diminta, yakni oleh tuan rumah atau pengundang untuk bersembahyang. Dia tidak boleh memandai-mandai, yakni memilih tempat untuk bersembahyang. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Mahmud bin Ar-Rabi' daripada Itban bin Malik bahawa Nabi SAW datang ke rumahnya, lalu baginda bertanya, "Di mana kamu mahu aku bersembahyang untukmu di rumahmu ini?" Kata Itban, "Aku pun mengisyaratkan kepada beliau ke suatu tempat. Maka Nabi SAW bertakbir dan kami membuat saf di belakangnya. Baginda SAW pun bersembahyang 2 rakaat." Bab ke-19, bab masjid-masjid. Maksudnya ialah tempat-tempat sembahyang di dalam rumah. Bara bin Azib bersembahyang di masjid, yakni di suatu tempat khusus untuk bersembahyang di dalam rumahnya dengan berjemaah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Mahmud bin Ar-Rabi' Al-Awsari bahawa Itban bin Malik, dia ialah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar yang telah ikut serta dalam peperangan Badar. Pernah pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, penglihatanku," tak terbaiki mereka, "tidak seperti dahulu lagi. Aku pula menjadi imam kepada kaumku. Apabila hujan banyaklah air mengalir di lembah yang memisahkan aku dengan mereka. Aku tidak dapat pergi ke masjid mereka untuk menjadi imam. Suka benarlah aku, wahai Rasulullah, kiranya engkau dapat datang kepadaku dan bersembahyang di rumahku untuk kujadikan tempat itu sebagai musalla, yakni tempat sembahyang." Kata perawi, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Baiklah, insya-Allah aku akan datang." Itban bercerita lagi, "Pada suatu pagi Rasulullah SAW pun datang kepadaku bersama Abu Bakar ketika mana matahari sudah naik agak tinggi. Rasulullah SAW pun meminta izin. Aku terus mengizinkan kepada baginda. Apabila telah masuk ke dalam rumah itu, baginda tidak terus duduk, tetapi sebaliknya berkata, 'Di mana engkau mahu aku bersembahyang di rumahmu ini?' Itban berkata, 'Aku mengisyaratkan kepada baginda ke satu penjuru rumah.' Nabi SAW pun berdiri lalu bertakbir. Kami turut berdiri membuat saf di belakangnya. Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat, kemudian memberi salam. Kata Itban, kami menahan baginda SAW untuk memakan khazirah yang telah kami sediakan untuknya. Itban bercerita lagi, maka berkunjunglah ke rumahku beberapa orang penduduk perkampungan itu. Ramai juga bilangan mereka. Setelah mereka berkumpul, bertanyalah salah seorang dari mereka, 'Di mana Malik bin Dukhaishin atau Ibnu Ad-Dukhshun?' Sebahagian mereka pula berkata, 'Dia itu munafik. Dia tidak kasih kepada Allah dan Rasulnya.' Tetapi Rasulullah SAW bersabda, 'Jangan kamu berkata begitu. Bukankah dia mengucap La ilaha illallah dengan ikhlas kerana Allah semata-mata?' Orang itu pun berkata, 'Kalau begitu, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui.' Kata orang itu lagi, 'Sebabnya kami berkata begitu kerana kami nampak perhatian dan keikhlasannya adalah kepada orang-orang munafik.' Rasulullah SAW bersabda lagi, 'Sesungguhnya Allah
Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ibnu Syihab berkata, kemudian saya bertanya Husain bin Muhammad al-Awsari, dia adalah salah seorang Bani Salim, dia juga adalah antara orang yang terpilih, yakni terkemuka dari kalangan mereka, tentang hadis Mahmud bin Ar-Rabi' ini. Beliau membenarkannya. Panjang kali. Bab ke-18, muka surat 441, iaitu bab apabila seseorang masuk ke dalam rumah, bukan rumah sendiri, rumah orang yang mengundangnya untuk bersemayang. Orang ajak kita semayang di rumah dia. Jadi bila kita masuk dalam rumah dia, adakah boleh dia bersembahyang di mana dia suka? Masuk tu boleh kau nak sembahyang, ikutlah mana dia nak. Kita hak diundang ni, nak mana gitu kah? Atau di mana dia diminta. Orang tua rumah tu nak suruh mana, minta nak sembahyang mana, lagu mana. Dia tidak boleh memandai-mandai. Jadi dalam memilih tempat untuk bersembahyang tu tak boleh memandai lah. Memandai, sinilah boleh, sinilah, tak boleh lagu tu. Tuan rumah nak mana. Itu kita sekali tengok tu nampak begitu je kan, tajuk Bukhari ni. Tapi tidak begitu, tidak semudah itu, tidak setahap tu orang kata. Nak tahu, tengok syarah dia. Tengok syarah dia, nota tu 576. Pada umumnya pensyarah Sahih Bukhari membahagikan tajuk bab ini kepada dua bahagian. Kita nak analisa tajuk ni. Umumnya mereka mengatakan tajuk ini terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, apabila seseorang masuk ke dalam rumah seseorang yang mengundangnya untuk bersembahyang, adakah dia boleh bersembahyang di mana dia sendiri suka? Itu sah. Kedua, atau di mana dia diminta, yakni oleh tuan rumah atau pengundang untuk bersembahyang. Dia tidak boleh memandai-mandai memilih tempat untuk bersembahyang. Jadi dua bahagian. Berdasarkan terjemahan ini, hak datah tu lah, hak datah tu kita bahagi kepada dua mengikut kebanyakan ulama. Jadi dua je, bagi dua. Jadi berdasarkan terjemahan hak datah tu, sebelum perkataan yusalli, semestinya ada haraf istifham yang ditakdirkan. Haraf yang ditakdirkan itu sama ada a hamzah atau hal. Ini berarti bahagian pertama berkait dengan kehendak pengunjung, dan bahagian kedua pula berkait dengan kehendak pengundang. Begitu, berkait dengan kehendak pengundang. Itulah maksud dia. Jadi sebab tu kita terjem, adakah dia boleh bersembahyang? Perkataan adakah tu kalau kita tengok dalam tajuk, tak ada. Yusalli. Jadi takdirnya kira-kiranya ayusalli ataupun hal yusalli haitsu syaa. Dia ada hal ataupun a sebelum yusalli. Kalau berdasarkan terjemuh hak atas tu, dia kena gitulah. Adakah dia boleh bersembahyang? Jadi kalau tajuk bab di atas tu kalau kita bahagi dua, bahagian yang pertama tu berkait dengan kehendak pengunjung, bahagian yang kedua berkait dengan kehendak pengundang. Bagi penulis,
Tajuk bab di atas boleh juga dibahagikan kepada 3 bahagian. Sebenarnya kita boleh bahagi kepada 3. Dan bahagian ketiganya ialah dia tidak boleh memandai-mandai memilih tempat untuk bersembahyang. Jadi 3 sebenarnya. Kita boleh bagi 3. Jadi tambah daripada 2 tadi sekerat ujung tu berarti atau di mana dia diminta oleh tuan rumah untuk bersembahyang. Itu bahagian yang kedua sekat tu. Dia tidak boleh memandai-mandai. Itu bahagian yang ketiga. Tajuk bab di atas boleh juga diterjemahkan begini. Nak terjemah lagu ni pun boleh juga. Bab apabila seseorang masuk ke dalam rumah, yakni rumah seseorang yang mengundangnya untuk bersembahyang, dia hendaklah bersembahyang di tempat yang dikehendaki, yakni oleh tuan rumah. Hendaklah, bukan dia, adakah dia boleh. Maka kita kena kata dia hendaklah bersembahyang di tempat yang dikehendaki oleh tuan rumah. Atau dalam kata lain, boleh juga kita katakan ni, di mana dia diminta, yakni oleh tuan rumah atau pengundang untuk bersembahyang. Itu bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga, dia tidak boleh mengintip. Wala yatajassasu, dia tidak boleh mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, yakni terutamanya apabila masuk ke dalam rumahnya. Berdasarkan terjemahan kedua ini, bahagian ketiga merupakan satu arahan yang berasingan dan tiada kena-mengenanya dengan 2 bahagian sebelumnya. Ia bukan ayat penguat atau pelengkap 2 bahagian sebelumnya. Dengan kata lain, ia merupakan taksis, bukan takkid. Ia juga berarti perkataan yusalli tidak dipakai sebagai khabar, tetapi sebagai insya, iaitu liyusalli. Jumlah seperti ini dipanggil khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Berdasarkan terjemahan ini, kedua-dua bahagian di dalam tajuk bab di atas berkait dengan kehendak pengundang atau tuan rumah. Bagaimanapun terjemahan pertama yang diberikan di atas adalah lebih tepat, dan bahagian ketiganya jika diterima pun hanyalah sebagai takkid, bukan taksis. Walaupun masing-masing boleh kata ni lebih tepatnya suku, jadi bahagian tiga bahagian. Yang ni bahagian yang ketiga tu taksis, bukan takkid. Jadi kita kena faham tu dulu, kena faham ni dulu, kena royak lah sikit sebanyak. Sebab kalau tak faham ni tak jelera. Kalau tak faham ni tak jelera. Kita ikut tertib lah, ada sebut sini, ada sebut sini. Kalau berdasarkan terjemahan yang pertama yang diberikan di atas tu, kita kata, adakah dia boleh bersembahyang? Yusalli itu mana ditakdirkan sebelumnya, dikira ada sebelumnya. Perkataan hamzah bermakna adakah, ataupun hal, adakah juga super. Hal yusalli ataupun ayusalli haitsu syaa, bolehkah dia bersembahyang di mana dia kehendaki, dia sendiri hak gitu, atau di mana dia diminta. Tuan rumah minta mana? Dua pihak. Jadi adakah situ kita nak tahu mana? Adakah boleh? Sebabnya kalau nak kira, orang sudah hajat dah kita, sudah hajat dah, sudah bagi kebenaran dah. Jadi dah sudah bagi kebenaran dah, jadi bolehkah? Apabila siapa ke rumah dia, masuk dalam rumah dia tu, kita nak sembahyang ikut kita suka, tempat mana? Atau kena tunggu dia royak mana?
Kalau nak kira, boleh dah lah muka dia panggil. Memang dia izin dah lah. Kira je. Kau lagu mana? Dalam keadaan ni banyaklah dia bahasa mana-mana pun ada sebenarnya. Bahasa mana-mana pun ada. Pasal buat-buat ni. Pasal buat-buat macam. Cuma dia atas bunyi lah cara sebut tu. Misalnya kita sebut gini, hak lebih terang. Kalau kita pakai sebelum yusalli tu ataupun hal, ada benda tu. Babun idza dakhala baitan yusalli haitsu syaa au haitsu umira. Kalau dalam bahasa Melayu kita bubuh tanda tanya di belakang. Misalnya kita kata dah, dia pergi. Kalau bahasa kita Kelantan, dia pergi. Ada tanya tu. Tanya yang dibuat. Dia pergi. Adakah dia pergi? Tapi cara kita sebut tu, kita tahu. Di situ ada pertanyaan yang dibuat. Kadang-kadang sebutir je tanya. Pergi? Pun mana adakah pergi? Dia kau siapa kau ikut? Banyak tu yang dibuat tu. Pergi? Ya lah dah. Ada tu yang dibuat tu pertanyaan tu mesti. Dia atas sebut tai kita. Di sini pun boleh juga. Sebab apa boleh? Sebab dah dia benar dah. Dia ajak kita. Pada kira-kiranya sudah ada kebenaran. Jadi kebenaran itu sudah memadai ke tidak? Nak tahu. Hak tu. Kau kena suku pula. Ajak pergi rumah tu sekarang. Bila masuk dalam rumah, nak sembahyang tu tak boleh mana-mana. Kena tunggu dia tanya. Dia royak dulu. Tak pandai dengan kebenaran yang sebelum itu. Lagu mana? Adakah? Itulah maksud adakah tu. Dia buat hak tu. Susah. Terjemahan yang kedua ni seperti yang kita bagi bawah ni. Boleh juga diterjemahkan begini. Bab apabila seseorang masuk ke dalam rumah seseorang yang mengundangnya untuk bersembahyang, dia hendaklah bersembahyang. Bukan adakah dia boleh? Tak. Dia hendaklah bersembahyang di tempat yang dikehendaki oleh tuan rumah atau di mana dia diminta oleh tuan rumah bersembahyang. Dia hendaklah. Dia hendaklah bersembahyang dan seterusnya. Bermakna di sini yusalli kalau mengikut kaedahnya orang panggil cerita. Kalau kita tak ambil kira hak kita takdirkan, yang kita kira ada tu yang dibuat. Kalau kita tak ambil kira hak tu, kita kira memang sekat hak ada tu, dia semata-mata cerita. Bukan tanya, bukan harapan, bukan gapo, semata-mata cerita. Cerita tu dia panggil khabar. Khabar. Jadi dia bersembahyang gitu je. Mana asal dia? Tak ada mana. Dia hendaklah bersembahyang. Adakah dia boleh tak ada. Dia bersembahyang, tu saja hak ada. Kalau dia bersembahyang di mana dia nak, itu bermakna khabar. Adakah di sini makna cerita di sini ni? Nak royak gitu saja? Dah. Yang dikehendaki ialah dia bersembahyang. Di mana dia suka ke ataupun di mana dia disuruh, ataupun kita kata di mana tuan rumah suka. Boleh juga. Bukan di mana dia sendiri suka, tak, di mana tuan rumah suka. Ataupun dalam ibarat yang lain kita boleh kata juga di mana tuan rumah minta dia sembahyang. Itu maksudnya gitu. Ini orang panggil, lafaz dia ni nampak macam cerita, tapi bukan maksudnya cerita. Maksudnya harapan, anjuran, hendaklah. Kita tahu mana? Kita tahu mana benda lagu ni? Ni payahlah dia kena ngaji suku pula. Dia kena ngaji ilmu balaghah. Ilmu balaghah kena dalam benda tu. Kalau tidak
Mengaji zakat ada contoh tu boleh lah. Nak jawab apa esok boleh. Tu dah. Tapi kalau nak guna setiap kali jumpa, tu dia kena ahli sungguh. Kalau tidak, tak jejak. Tak jejak. Dia kena ahli sungguh. Mana-mana pun kita tahu, kita dapat tentukan sini gap. Apa ya? Tu mana dia kena dalam kat lah. Tak ada tanda, tak ada. Cuma dalam kira-kira saja. Sebenarnya banyak benda lagu ni. Hak lagu ni orang panggil inilah khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Pada lafaznya nampak macam cerita, tapi pada maknanya ada makna insya'. Insya' tu luas pula, panjang pula. Insya' tu makna harapan, doa, suruh. Insya' berlaku. Dari segi maknanya insya', ada makna insya' itu. Macam di sini harapan, dikehendaki, hendaklah. Jadi yusalli itu dengan makna li yusalli. Li yusalli, idza dakhala baitan li yusalli haitsu syaa rabbul bait. Dia hendaklah bersembahyang di mana dikehendaki tuan rumah. Tuan rumah nak mana, dia hendaklah bersembahyang di situ. Itu anjuran. Jadi li yusalli di sini orang panggil apa? Khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Lagu itulah. Di sini pun lagu tu. Baik. Kita sebenarnya duk guna sama. Cuma kalau sudah bagi ke Melayu tu kita tak perasan dah lah. Kalau dalam Arab tu duk guna sama, tapi kita tak sedar. Saat ni kita duk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Betul tu. Khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Jumpa sama, tapi kita tak perasan. Jadi sallallahu, Allah makna dia asal telah, sebab salat itu fi'il madhi, telah merahmati. Sallallahu alaihi, Allah telah merahmatinya dan mensejahterakannya. Kalau gitu cerita orang Allah telah merahmatinya, cerita. Tapi adakah cerita tu dipakai dengan makna cerita di sini? Semata-mata cerita? Tak. Dia ada makna doa. Sebab tu kita terjemah dalam bahasa Melayu, semoga Allah. Semoga tu mari mana? Semoga Allah merahmatinya dan mensejahterakannya. Itu semoga. Radhiyallahu anhu. Kita dah kata sama tu, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu pun khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Makna dia asalnya Allah redha, telah redha kepadanya. Allah telah meredainya. Itu cerita tu. Kita tahu mana Allah telah meredainya. Mesti kok Allah redha. Kalau macam cerita, dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sekat tu ya cerita ni. Tapi di situ bukan makna cerita saja. Sebab tu kita terjemah semoga Allah meredainya. Rahimahullah. Supaya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Bila kita sebut ulama hak mana mati dah, semoga Allah merahmatinya, bukan Allah telah merahmatinya. Orang tak terjemah gitu. Kalau terjemah gitu tak kerti dah tu. Cek. Dia buka kamu dia tengok. Rahimah makna gap. Merahmati, rahmat. Merahmati. Rahimah hu dia, nya. Allah lah, Allah telah muka fi'il madhi, telah merahmatinya. Sudah kita. Bukan lagu tu. Semoga Allah merahmatinya. Dia ada makna semoga, harapan. Itu orang panggil insya-Allah, harapan tu. Banyak diguna dalam Quran, dalam hadis banyak hak lagu ni. Jadi nak menentukan ni hak tu lah. Tak padan. Ngaji umum gitu tak padan. Dia kena ngaji khusus pula. Dia kena ngaji khusus pula. Barulah kita boleh perasan sini makna dia gini, sini makna dia gini. Supaya juga ni yusalli, dia bersembahyang. Cerita saja. Dia bersembahyang, dia akan bersembahyang, dia sedang bersembahyang. Itu makna asal dia lah. Tapi bukan gitu, dia hendaklah bersembahyang.
Sebab itulah, ini contoh. Dia banyak ni, daripada sini saja ni berapa ribu tak tahu hukum dalam Islam dia keluar berdasarkan kaedah ni. Tak ada siapa-siapa boleh kata gapo nak warna dia pakai gitu. Itu kaedah boleh. Orang lain tak setuju, tak apalah, itu tak apa, masing-masing lah. Misalnya Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain-lain yang mengatakan tak boleh sentuh Quran kalau tak ada air semaya. Dulu kita bincang dah dulu, aku tak ingat lah, tak apa, kita ulas mula. Panjang dah dulu. Dia pegang dengan ayat Quran ni ya. Kalau hadis tu banyak pertikaian. Ni kata gini, ni kata gini, tak jelas. Quran. Bila hadis tak tu kan? Quran ada ke tak ada? Quran dia ada setakat ni. Berhubung dengan boleh ke tidak? Sentuh Quran ni ada air semaya, tak ada air semaya. Boleh ke tidak? La yamassuhu illal mutahharun. Tu lah. Kalau berdasarkan makna asal dia, zahir dia khabar tu, cerita tu, tidak dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Itu asal makna dia. Tidak dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Itu cerita tu. Kalau lagu tu cerita tu, tak boleh sentuh Quran tu. Tak boleh, tidak boleh. Quran itu disentuh. Itu mana cerita? Tidak boleh dia kata. Tapi adakah cerita tu dengan makna cerita gitu saja? Imam Syafi'i, orang-orang hak kata tak boleh, dia kata tidak. Di sini khabar bukan dengan makna khabar cerita saja, tapi dengan makna insya, khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Orang panggil lagu tu. Maksudnya dia kata tidak boleh tu maksud jangan sentuh. Jangan. Dah tak boleh, janganlah. Babi boleh makan? Tak boleh makan babi. Jadi bila tak boleh, apakah nak royak tak boleh saja? Janganlah, dah tak boleh. Dia buat ikut tu. Babi boleh makan? Tak boleh. Tidak boleh makan babi. Orang Islam tidak boleh makan babi. Jadi adakah nak royak gitu saja? Dan ia bukan merupakan perintah daripada Allah juga. Di sebalik tu, bila kata tak boleh, mana janganlah. Dia kata tak boleh, tak kata tak boleh, boleh pula, lah pula dah. Tak boleh tu mana janganlah. Itulah maksudnya. Bila seseorang ada kata boleh kau nak pergi ayah dah pasal malam, tak boleh, tidak boleh, maksudnya jangan situ. Jangan pergi. Tidak boleh. Dia boleh kalau dia langgar. Boleh pergi siapa pasal malam, tapi ayah dia larang. Situ dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Jadi dalam ayat tadi, orang-orang hak terima kata tak boleh tu, dia kata banyak selalu digunakan. Inilah kaedahnya, khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Orang hak kata boleh setu, macam Imam Bukhari dan ramai lagi yang lain, mereka kata itu tak, kita tak boleh pakai khabariyah lafzan, insya'iyah makna di sini. Kita kena pakai makna dia hak asal. Makna khabar Tuhan nak royak. Tak boleh sentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Tak boleh sentuh. Gak kita ni orang-orang yang disucikan, kau kita kena bersuci. Tidak disucikan. Yang disucikan itu siapa dia? Malaikat. Malaikat tak boleh tak boleh sentuh Quran tu kecuali malaikat. Yang ni syaitan, kau jin, kau hatu, kau hak tu tidak suci, tu kotor tu. Kejadian dia tidak suci, tak boleh sentuh. Tuhan royak. Tu cerita. Bukan nak royak jangan sentuh kepada kita, dia tak ada kena-kena. Hak tu kata dia. Sebab al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Bukan dia kata illal mutatahhirun. La yamassuhu illal mutatahhirun. Kalau lagu tu tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang bersuci, telah bersuci, ada air semaya. Apa betul? Tapi kalau al-mutahharun, makna asal dia iaitu orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang disucikan siapa? Malaikat lah. Dia nak cerita di situ tentang malaikat. Yang ni kamu jangan ragu tentang Al-Quran ini. Tengok ayat. Kita nak faham ayat ni, tengok sebelum pada tu, tengok selepas tu, duduk cerita gap dia. Tak boleh tiba-tiba ambil segitu, kata dia. Kalau kita perhati ayat sebelum pada tu, fala uqsimu bimawaqi'in nujum,
wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Tu baru sampai situ duk cerita tentang penurunan Al-Quran. Kamu jangan pusing, jangan ragu dalam turun Quran tu, walaupun kita kata jauh marinya perjalanan ni, dah syaitan sentiasa berusaha nak dapatkan rahsia-rahsia alam ghaib, tak dapat, semua tak boleh. Jaminan daripada Tuhan, Quran itu dibawa oleh orang-orang yang disucikan. Jadi tidak mungkin ada diubah kalau diseleweng kat tengah jalan, tak mungkin. Tu nak ayat, bukan nak cerita pasal orang. Sebab manusia ni ada air semaya, batal air semaya, kena ambil air semaya pula. Itu orang tidak panggil disucikan kalau lagu tu. Dah tu betul. Kalau orang, kalau berkait dengan orang, kalau kita kata cerita, mana cerita Allah tak betul, tak benar. Sebab apa? Dia kata Quran tidak boleh disentuh. Boleh kita sentuh, tak ada bersatu. Tak ada kata hanguh tangan, sakit kau jadi tangan, tak ada. Saja tak sentuh. Tak ada sentuh boleh. Pada dia kata tak boleh menyentuh. Apa makna? Mana tak betul lah kalau tu. Sedangkan orang kafir boleh sentuh, orang Islam tak ada air semaya boleh sentuh. Cuma kita orang Islam tak boleh sentuh. Soal lain tu. Bukan bermakna tak boleh sentuh. Jadi kalau kita pakai makna lagu tu, mana tak benar. Tuhan tak betul royak, menyalahi kenyataan. Tak nak kita kena pakai makna lain. Ni cerita kau lain, bukan cerita orang. Dia pakai kot. Tetapi nak ceritanya orang yang terima tu kata tak boleh tu, sebab orang yang kata ni tak ada kena-mengena dengan manusia, mana tidak boleh tu maksudnya syaitan, kau hatu, kau jin, kau gapo, hak jahat-jahat tu, rojak tu tak boleh sentuh. Hak tu. Sebab dia kata la yamassu, bukan la yamassa. Situ kaedah tu. Sebab itu bagi saya lebih kuatnya sebenarnya hak tu, hak Imam Bukhari tu. La yamassu makna cerita. Itu fi'il mudhari'. Masuk la nafi, bukan la nahi. Kalau la nahi, la yamassa. Ini la yamassu. La yamassu makna la nahi. La nahi dengan makna tidak boleh, bukan jangan. Tidak boleh tu kat mana? Boleh tu. Anda cerita benda lain, cerita lain. Jangan kita ingat Quran ni sekitar kita saja, jangan. Dia berkait dengan alam semesta ni, nak sapa kita tu. Lagu mana? Dalam perjalanan tu takut ada orang baiki ubah. Nak ayat tak usah ragu. Sebab apa? Sudah terjamin tu. Nak cerita je tak apalah. Tapi alik ni pun dia terima dah gitu. Tapi orang hak kata di sini khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan, dia pakai demo ni pun tak kata apa, ikut demo memang ada kaedah pun. Boleh juga kalau lagu tu. Di sini apa ni cerita ni bukan makna cerita, dengan makna insya', dengan makna jangan, tak boleh. Sebab kita kata tadi lah, bila si ayah kata tak boleh pergi, seorang maksudnya jangan pergi seorang. Semua dalam percakapan orang guna semua tu dalam bahasa mana-mana pun. Jadi itu orang panggil khabariyah lafzan insya'iyah makna. Dia pakai tu. Lepas tu dia ada hadis lain lagi, sokong sebagai sokongan dia. Masing-masing tak apalah. Jadi orang tak kata sebab apa, dia ada kaedah. Situ nak cerita khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Kalau kita nak baca straight ni mentah nah. Jadi kalau nak bahas gitu memang luah lah, jadi luah. Begitu. Di sini pun makna yusalli dengan makna li yusalli. Dia hendaklah bersembahyang. Hendaklah, bukan boleh bersembahyang ataupun adakah. Tak, tidak makna begitu. Banyaklah dalam Quran, dalam hadis, hak lagu ni banyak sangat, tak habis nak bilang. Hak orang panggil pakai kaedah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Kita telah sebutkan sebahagiannya, tak apalah. Dia hendaklah bersembahyang di tempat yang dikehendaki, yakni oleh tuan rumah, atau di mana dia diminta, yakni oleh tuan rumah. Jadi kalau berdasarkan terjemahan yang kedua ni, kedua-dua bahagian itu berkait dengan tuan rumah, bukan berkait dengan satunya dengan pengundang, satunya dengan pengunjung, bukan.
Lepas tu bahagian yang ketiga tu, kebanyakan pensyarah Bukhari dia kata dua bahagian yang sini. Tetapi yang kalau kita perhatikan di sini lebih sesuai kalau kita bahagi tiga. Kalau kita bahagi tiga. Yang ni wala yatajassasu tu suku, bahagian yang ketiga. Dia tidak boleh memandai-mandai. Tidak boleh memandai-mandai. Terjemahan yang pertama. Terjemahan yang kedua, dia tidak boleh mengintip. Supaya ni pun dia tidak boleh. Bila tidak boleh, jangan dia buat gitu. Khabariyah lafzat insya'iyah maknanya. Tadi jumpa pula. Bila kata dia tidak boleh mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, tak boleh. Maksudnya jangan dia duduk cari, duduk intip kesalahan dan kekurangan orang, terutamanya apabila pergi ke rumah orang. Berdasarkan terjemahan kedua ini, bahagian ketiga merupakan satu arahan yang berasingan. Benda arahan. Sebab apa kita kata arahan? Itu dia kata tidak boleh. Sebab tadi juga lah. Bukan tidak boleh, maksud jangan di sini. Yang berasingan dan tiada kena mengenanya dengan dua bahagian sebelumnya. Hak ada kena mengenanya, hak dua tu, hak tepatnya. Hak ni satu arahan tambahan. Satu arahan tambahan. Ia bukan ayat penguat. Kalau dalam istilah dia panggil, dia tidak penguat. Dia bukan ayat penguat atau pelengkap dua bahagian sebelumnya. Dengan kata lain, ia merupakan taksis, bukan takkid. Hak ni pun kena terai banyak juga ni. Kalau royak gitu saja kan. Kalau orang ngaji dia, ia bukan takkid, taksis, tetapi taksis. Dia faham lah. Apa maksudnya? Tetapi kalau orang tidak ngaji, dia nak ngaji Bukhari tak? Dia kena faham sampai situ, barulah jeli kau, barulah nampak lebih dia tu. Kalau tidak, tak boleh. Nak tak nak kita kena bincang. Tapi kalau royak molek sebenarnya gapo-gapo pun, kalau guru tu pandai sungguh, dia boleh, dia akan faham. So royak payah setengah mana. Sekali lalu kelik tu tak tahulah. Bila kelik tu kan. Bila kelik tu lain cerita lah kan. Lepas apa tu kalau jumpa semula, tu kau jauh dah. Hak royak dah tu pun belum tentu ingat lagi. Kalau dah kita tidak ada asas. Kalau kita tidak ada asas, memang gitulah. Kalau kita ada asas, ada ilmu dah tentang benda tu royak, ingat kan? Dia tak lama ada asas. Kalau tak ada asas, tapi kok mana-mana pun kalau royak akan faham. Akan faham. Hak tu tak apa dah. Hak tu sekurang-kurangnya kita ada si dealer ni kan. Ada rakaman, tak faham. Tengok pula. Tak faham, tengok pula. Lama-lama je faham lah tu. Cumanya kalau tak ada ilmu, tak ada asas, tak lagi kalau nak faham hak lain pun. Supaya dengan hak orang royak, payah kali hak tu. Nak buat sendiri. Hak tu payah, hak tu tak dapat tidak kena ngaji. Tapi kalau sekadar nak faham hak ngaji ni, dengar semula, dengar banyak kali akan faham. Gapo dia taksis dan gapo dia takkid. Kalau kita kata wala yatajassasu ni takkid, mana dia ni bahagian yang ketiga ni. Kita sudah bagi tiga tadi. Bahagian yang ketiga ni tidak lebih daripada takkid. Takkid mana sebagai penguat kepada hak sebelum pada tu. Sebab tu kita terjemah, dia tidak boleh memandai-mandai. Ada kaitan dengan yang pertama. Sebab tu dia tak boleh ikut suka dia nak mayan mana, tak boleh lah tu. Itu termasuk dalam mandai lah tu. Mana-mana lah tu. Nantilah tu dia royak dulu. Nak mana? Ni gaduh. No. Orang hidan tak siap lagi nak makan tu. No. Nanti dulu. Biar siap dulu. Jadi bila masuk tu, dia nak itu mana? Dia nak suruh mana? Situ. Jangan, dia tidak boleh memandang-mandang mana ada kena mengena dengan hak dua bahagian yang pertama. Tak boleh semaya di mana dia suka. Kalau semaya juga, itu orang panggil mana-mana. Ada kaitan ke tu? Kalau dia itu makna dia mana-mana. Dia tidak boleh buat lagu tu. Adakah boleh? Tak boleh. Maksud dia tak boleh buat lagu tu. Sebab kalau buat lagu tu orang panggil mana-mana di rumah orang.
Mana dia ada kaitan, itu takkid orang panggil kalau lagu tu. Kalau taksis ni dia tak ada kena-mengena dengan benda hak ni. Hak dua bahagian sebelumnya. Suku pula. Iaitu Nabi SAW nak ayat di sini. Imam Bukhari faham lah daripada hak Nabi nak ajar tu. Gapo dia tidak boleh mengintip. Jadi apabila pergi ke rumah orang tu tidak boleh lulah mata tengok lagi ni. Di jamuh goni, pulah goni. Tu tak boleh. Lepas tu tengok lah ke dalam pula. Oh, kobai rumah dia. Oh, kobai parut lebih pada rumah kita. Tu dia. Oh, masuk jamban pula dah. Cuma jamban tu. Pula dah. Nah. Lepas tu baju belemah. Lepas tu dia malah jangan. Ni bila pergi ke rumah, orang suruh ajak kita pergi semaya. Ajak kita pergi semaya. Apa-apa yang kita buat kerja lagu tu. Jadi semaya tu bawa keberkatan tu kepada rumah tu. Jadi dah kita telah berbudi kepada orang tu, kita buat baik kepada orang tu, bawa berkat kepada orang tu. Jangan bila-bila tu kita buat benda tak boleh pula. Jadi semaya kita tu pun tak ada nilai dia. Tak ada keberkatan dia kalau lagu tu. Tu dia pergi halu. Jadi tak ada keberkatan. Jangan lagu tu, jangan buat lagu tu. Papa Alik duk cerita pula kau orang koyak pula. Oh malah lah bini ni. Padahal orang ada hal sendiri kan, kita mana tahu nah. Dia kena kalau tertengok pun dia kunci mulut. Kalau nak tolong, cara lain. Tolong, tak apa. Cara lain. Royak kau, bicara kau, bagi pandangan kau, tanya kau. Dan kalau kita baik dengan dia. Kalau kita tidak baik, tak usah. Balik duduk dia. Jangan duduk komen kau tu, komen kau ni. Ni ceritanya. Sebab bila pergi ke rumah, dia akan berlaku benda lagu tu. Jadi Nabi nak royak benda lain pula, suku. Tak ada pasal-pasal, kita boleh dosa. Tu kita nak pergi buat kebajikan tu, semaya tu. Lepas kalau kita pergi saja pergi. Lagilah tak bawa berkat kepada rumah tu. Lepas tu kita buat kerja lagu tu pula. Lagilah tak benar siapa. La tajassasu wa la tajassasu dalam Quran kata. Jangan duduk mengintip hal orang. Jadi tidak nanti dalam rumah mana-mana pun tak boleh. Jangan duduk mengintip. Sebab apa? Kita duduk mengintip tu apa tujuan? Nak cari kurang orang. Lepas kita tak ada kurang. Nak cari musuh orang. Kita tak musuh. Sepatutnya. Jadi itu maksud la yatajassasu ni cerita lain pula sebagai tambahan. Bonus kita kata. Hak asasnya dia nak ayat 2 perkara tu. Hak ni bonus. Dia satu pengajaran yang lain pula. Ini orang panggil taksis. Mana lebih baik? Kita pakai taksis atau takkid? Dalam kebanyakan hal lebih baik kita pakai taksis, bukan takkid. Tetapi ada kalanya takkid itu lebih baik, lebih sesuai dipakai di situ daripada taksis. Oh, nak menentukan hak ni pun payah juga. Ni semua ni ilmu balaghah berlaku. Dia tidak nahwu tak padan dah, nahwu tak padan. Dia kena naik lagi. Ilmu balaghah, ilmu ma'ani, apa? Ada tengok situ. Jadi hak mana lebih mudah? Kita nak pakai taksis ke takkid? Jadi mengikut dalam kebanyakan halnya taksis lebih baik sebab dia memberi suatu maklumat baru, suatu benda yang lain pula. Bukan kena mengena dengan hak sebelum pada tu, kita hak sebut dah tu, tidak, sebagai penguat saja. Bahkan dia ada benda baru, maklumat baru. Sebab tu boleh kita pakai taksis. Supaya juga di sini wala tajassasun, lebih-lebihnya dalam rumah orang, lebih-lebihnya orang hak panggil kita, orang percaya kepada kita lah. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi nak buat ibadat di rumah orang tu, lagilah tak boleh mengintip. Dalam keadaan biasa dia pun tak boleh, di luar rumah pun tak boleh. Itu kan benda lain. Benda lain. Lebih baik kita pakai begitu daripada kita pakai sebagai takkid. Apabila orang ayat kan faham. Faham. Tapi boleh jadi tak apa jelas lagi. Kita nak beri contoh lagi. Contoh lagi.
Banyak sebenarnya contoh. Banyak. Contoh kita nak ambil Quran lah. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Misalnya adalah Quran pada guna. Nak pakai takkid kau taksis. Misalnya dalam Quran dia disebut atas langit, atas bumi ni semuanya makhluk Tuhan ni duduk bertasbih memuji Tuhan. Semua bertasbih memuji Tuhan. Kullun qad alima salatahu. Masing-masing ni kejadian Tuhan. Qad alima salatahu wa tasbihah. Tahu masing-masing. Ada kita kata pasir, bukit, batu, emas, perak, air, bintang, bulan, ikut kapal semualah. Atas langit, atas bumi, dalam bumi, semua duduk bertasbih dan semayat juga. Masing-masing daripada semua itu tahu akan sembahyangnya dan tasbih cara dia tu, tahu. Baik, sekarang ni kalau kita kata kullun qad alima, masing-masing benda-benda tadi hak di langit dan di bumi itu tahu sembahyang dia dan tasbih dia. Lepas tu wallahu alimum bima yaf'alun. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Hak tadi mereka tahu. Kejadian dalam langit dan bumi ni tahu. Ni Allah tahu. Allah tahu. Sukulah. Suku. Itu orang panggil taksis. Taksis. Kalau kita kata kullun qad alima salatahu, masing-masing daripada kejadian Tuhan ni qad alima, fa'il dia tu Allah. Allah tahu. Allah tahu sembahyangnya dan tasbihnya. Bukan benda tu sendiri tahu, tak. Allah tahu. Allah tahu sembahyangnya dan tasbihnya. Lepas tu dia kata Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Wallahu alimun bima yaf'alun tu, ayat tu akhir tu sebagai takkid kepada yang sebelumnya, menguatkan saja. Tadi dia ayat dah Allah tahu semua tu, dan memanglah Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu sebagai takkid, menguatkan hak dia sudah tahu dah, dia ayat dah tadi. Tapi kalau kita kata qad alima tadi, tahu tu kejadian Tuhan ni yang tahu. Wallahu alimun bima yaf'alun, hak ni taksis lah. Tak ada kena-mengena. Hak ni tahu. Tuhan lebih tahu, Maha tahu. Maha tahu. Ni taksis. Itu contoh. Banyaklah sebenarnya yang seumpama ni. Lagi kita kata dalam hadis, hak ni mungkin lebih terang. Dalam hadis sahabat tanya, dia pergi ke laut. Pergi ke laut, lagu mana kita ni pergi ke laut? Kita bawa air sikit. Kita bawa air sikit. Air ni lah, air tawar ni kita kata. Air tawar ni bawa sikit. Jadi kalau kita nak buat air semaya dengan hak ni kak, banyak benda habis lah, kita akan dahaga lah duduk dalam laut tu. Dahaga. Kalau kita minum air laut tak puas kan? Apa lagu mana? Nabi SAW pun jawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rekah ni. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut ni air dia menyucikan, bangkainya halal. Bangkainya halal. Laut ni airnya menyucikan, bukan sekadar suci. Suci lagi menyucikan. Tahur, bukan tahir. Kalau suci itu tahir, ni tahur, menyucikan. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal dimakan. Cuba perhati Jadi dia, orang tanya tadi tentang air. Kalau dia kata at-tahuru ma'uhu, boleh dah. Air dia menyucikan, boleh lah. Ambil air sembahyang dengan air laut tak payah. Ambil air sembahyang dengan air yang kita bawa tu lah. Ambil air sembahyang dengan air laut, sebab air dia menyucikan. Dia sekatu boleh dah. Tapi dia tambah al-hillu maitatu walik belakang ni, apa tahu? Sebagai takkid kepada air yang menyucikan tu kah, atau sebagai taksis? Situ benda ni.
Kalau kita kata sebagai takkid, nak ayatnya kepada dia, hak ni, hak selepas, bangkainya itu bukan makna halal. Setengah-setengah ulama pakai bukan dengan makna halal, tapi dengan makna suci. Bangkainya suci. Seseolahnya dia nak royak, apa ya air laut tu suci, menyucikan. Sebabnya bangkai dia tu suci. Jadi kalau kamu fikir banyak benda hak mampu di dalam laut ni kan, jadi bila mampu jadi najis lah air tu. Mungkin kita fikir gitu, terutamanya air dia tu tidak berasanya tidak serupa dengan air kita atas darat ni. Mungkin kita kata dengan sebab tu jadi dia nak menafikan walaupun banyak yang mati dalam laut, bangkai dia tu suci. Bukan nak cerita halal, dia kata suci. Al-hillu maitatuhu. Hil dalam hadis-hadis ni banyak juga diguna dengan makna suci, bukan dengan makna halal, kata dia. Tu dia bahas tu. Misalnya dalam hadis kita sudah jumpa dah dulu, bila Nabi SAW balik daripada perang Khaybar itu, antara tawanannya Safiyah tu kemudiannya dimerdekakan dan Nabi SAW berkahwin dengan dia. Sampai di tengah jalan dia Sahbat, dulu di Sahbat, nama tempat tu Halat. Safiyah itu Halat. Apa makna halat? Bukan makna halal, suci. Suci, rupanya dia mari kotor, suci. Dengan makna suci. Jadi al-hillu maitatuhu, bangkainya suci. Dia kata. Siapa dia orang kata lagi? Orang-orang dalam mazhab Hanafi, bangkai dia suci. Jadi sesoalannya hak ni sebagai menguatkan, menjelaskan hak yang pertama, apa yang air dia tu menyucikan, sebab bangkai dia suci. Jadi tidak ada benda yang mengotorkannya. Kalau kita kata bangkai dia tu mati tu bangkai, jadi tak, bangkai dia suci. Jadi dengan sebab tu bangkai dia tu tidak menajiskan. Ada kena mengena, ada kena mengena hak kata bangkainya suci tu dengan hak sebelumnya, ada kena mengena. Tapi kalau kita kata bangkainya halal, bermakna itu taksis. Benda lain, suku cakap, bukan takkid. Ini Nabi SAW nak cerita benda lain. Kamu duduk tanya sebab kamu bawa air sikit, air tak darat ni, ambil air semaya hak tu jadi sikit dahaga lah. Kamu kena tanya sekarang lagi sepatutnya. Gapo dia? Makanan kan kamu bawa pun banyak kau, terhak juga bawa atas darat ni. Kalau habis makanan tu kamu nak makan gapo? Tengok laut. Al-hillu maitatu, bangkainya halal. Kamu tak solusi, ambil ikutlah kita kata kepada dia, ngai ikan kau nyandak kau dia cutuk sotong tu kan, ikutlah. Bangkainya halal. Itu penyelesaian bab makanan. Bab minuman kamu selesai dah. Bila kamu tak guna air yang kamu bawa tu, kamu guna air laut untuk ambil air semaya, untuk mandi junub dan sebagainya, jadi tak habis air. Makanan yang kamu bawa pun kamu boleh jimat, tak mudah habis, tidak cepat habis. Apa sebab? Sebab kamu boleh makan hak dalam laut tu. Hak dalam laut tu bangkainya halal. Halal maksudnya halal dimakan lah. Jadi halal dimakan ni apa kena mengenanya dengan suci air tu? Tak ada kena mengenakan, benda suku. Itu taksis. Ada satu faedah, satu maklumat baru. Itu kan lebih baik kalau kita pakai gitu. Sebab itulah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata hak dalam laut ni boleh makan belaka. Imam Syafi'i pun kata lagu tu juga. Sebab apa? Dia pergi hadis tu lah, bangkainya halal. Bangkainya maksudnya tak sebelah pun tak apa, dia mampu sendiri. Tak. Kita buat naik kan atas kapal kita tu, sotong kau udai kau gapo ke dah, dia gepar, dia mampu. Kita tak sebelah, halal. Mana dalil bahawa hak dalam laut tu tak sebelah tak apa? Itulah hadis tu. Kita orang Islam ni seluruh dunia duk pegang, mana? Itulah al-hillu maitatuhu, dua patah. Dua patah dia kata. Halal, bangkainya halal. Jadi bila halal, soalnya masalah air pun tidak jadi kotor, dah halal. Benda ni benda suci. Yang keduanya,
uh, apa ni, menunjukkan makanan. Kita boleh makan benda tu. Jadi apabila kita awak naik udang, kita tidak nanti apa ni, soalnya tidak sembelih. Yang keduanya tidak nanti masak. Tak masak tak apa, halal dah. Atau mentah-mentah gitu dah. Serah tak sedap tu suku, cerita lain tu dah. Kalau bakar, kau goreng, kau sedap tu lain tu. Kira nak kira halal boleh dah makan, boleh dah. Boleh dah. Hak tu hak lauk kita biasa juga kita kata. Kalau hak ni lembu kau kambing hak sudah sembelih tu, kalau iri daging dia halal, makan betul-betul boleh, halal dah. Kena kira halal. Tak sedap tu suku hak tu. Buat kuzi kau kutuk kau gapo tu suku. Tapi dari segi halal dah. Lepas tu ada darah lagi sikit-sikit, tak cara. Halal dah. Sebab sudah sembelih. Kena sembelih atas darah. Hak ni dah. Bangkai dia tu pun halal. Baik. At-tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Al-hillu maitatuhu ni adakah kena mengena sebagai penguat kau nak menjelaskan air tu menyucikan? Kau tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, tu lah orang panggil taksisnya. Tu orang panggil taksis, bukan takkid. Jadi taksis mana kita dapat satu faedah baru, satu maklumat baru pula. Enggak, bahar panjang tu. Masing-masing. Orang Hanafi kata tak boleh makan sutong apa ketai apa tak boleh. Tu kita kata al-hillu maitatuhu. Dia kata al-hillu maitatuhu tu bukan makna halal, dengan makna suci bangkainya itu. Nabi nak ayat suci bangkainya. Dengan sebab itu kalau bangkai dia mampu pun dalam laut, kamu tak usah using, air dia tu tidak jadi kotor, tidak jadi najis. Hak tu maknanya al-hillu maitatuhu sebagai takkid kepada at-tahuru ma. Dia faham gitu. Tak apa, tidak jadi cemar air tu. Jadi tak apa, kamu boleh ambil air semaya dengan air laut tu. Sebab apa? Kalau kamu terfikir tu binatang mampu banyak tu, tu tak apa, suci hak tu. Sesoalannya ada kena-mengena, ada kena-mengena. Dia tidak mengotorkan air. Dia kata hal, bukan dengan makna halal situ, dengan makna suci. Dia mau ambil mana hil tu halal tu dengan makna suci pula. Tadi kita ayat dah, kita dalam hadis banyak hil halal dengan makna suci, bukan dengan makna halal. Jadi kosa je makna halal ni dalam bahasa Arab, makna dia halal saja. Kalau makna dia banyak, apa ya kamu kata makna ni, hak ni pun boleh, kata dia. Ada ihtimal, ada kemungkinan. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan makna suci, boleh jadi yang dimaksudkan dengan makna halal. Bila ada ihtimal, orang panggil mengikut kaedah fiqh, idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Kamu tak boleh nak buat dalil dah, muka tak terang, tak jelas, tidak sah makna dia. Boleh jadi gini, boleh jadi gini, boleh jadi betul dia, tapi tak mesti lagi. Dia kata jadi ni dengan makna suci. Kita nak pakai hak ni, tak sah makna dengan halal. Lepas tu ikan tak halal kau. Ikan tu suku. Uhillat lana maitatan wa daman, as-samak wal jarad wal kabid wat tihar. Dia pegang dengan hak tu. Dihalalkan kepada kita. Tengok sebut suku, dua macam bangkai, iaitu ikan dan belalang. Dia sebut ikan. Bermakna hak ni hak lain tak boleh, tidak dihalal. Kalau dihalalkan sebutlah. Apa tak sebut? Sebut ikan. Jadi kental, sotong apa tak boleh, siput kau apa tak boleh. Tu dia pegang. Orang ni pula kata dah al-hil betul ada dengan makna suci tu, tetapi hak lebih banyak dengan makna kau. Hak lebih banyak. Kalau sebut pasal bangkai tu nak cara suci kau nak cara kau halal. Halal ni dia berkait dengan suci kau makan. Hak lebih sesuainya bangkai. Sebab kalau takut-takut kita kata tak boleh, hak dalam laut pun kena sembelih juga. Ada. Nak ayat hak tu berkait dengan makan, untuk halal makan, dimakan ni binatang laut ni, hak dalam air ni dia tidak perlu sembelih, bangkai dia pun halal. Lebih sesuai hak tu, kata dia halal dengan makna halal, bukan dengan makna suci. Pergi pula dia bahas panjang. Sebab itulah jadi apabila kita tengok kan hukum-hukum ni nak siap dah, kita tengok siap dah.
Sebelum nak boleh tu biasa ada tu bukan main. Kubai lah yang baik. Tak? Kita kata tak. Sebab kalau kita pergi dapur tu kubai lah ketika duduk siap tu kan. Tapi apabila dia hiah tu waktu ambil dalam pinggan tu licin nampak tak? Tak ada gapo. Nak boleh ke siap tu kubai lah yang baik. Kalau. Jadi hak ni pun lagu tu. Tengok Quran. Ya. Ni hadis biar tak tu kan. Tengok Quran. Tengoklah. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Tu ayatnya. Dia tak boleh lah dia kena tahu. Kalau bab ni ayatnya mana, hadisnya mana, kena tahu baru aling. Kalau tidak tak aling. Kalau tak boleh lagu tu sebenarnya. Kalau aling, hak maksud kata orang aling ni, dia boleh royak mana dalil dia, biar kita tahu. Suka-kurangnya ngaji ni. Orang ngaji pun kita tak tahu. Hak tu pun orang kata aling. Ni pun aling juga. Ni pun tak lebah juga. Ni ustaz juga dah. Mana? Biar tahu. Hak aling sebenarnya orang yang boleh royak dalil dia dalam gapo-gapo bab. Kalau ada Quran, dia boleh royak. Ayat Quran ni, hadisnya ni. Orang dia tak pakai. Tahu hak tu dulu sekat tu. Lepas tu apa hak ni tak pakai ada. Hak ni pakai hak ni. Apa dia tak pakai hak tu lebih lagi lah. Mana kena tahu. Baiklah. Orang Hanafi kata uhilla lakum saydul bahri. Saydul bahri ni hak tiga mazhab dia kata saydul bahri binatang buruan laut. Dihalalkan kepada kamu binatang buruan laut. Wa ta'amuhu, dan makanannya, makanan laut. Kok tidak diburu lah. Tak payah kena buru, tak payah kena hambak lah. Tak payah kena tahan pukak kau gapo kau tak payah. Ada juga orang kata pakai gigi kutik je. Wa ta'amuhu mata'an lakum, sebagai kesenangan, kemudahan kepada kamu, sebagai bekalan kepada kamu. Walis sayyarah, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan di laut tu. Kalau haram makan hak dalam laut, dah susah lah. Berapa lama duduk dalam laut tu. Jadi dia kata makanan laut. Orang Hanafi kata sebab dia tak boleh sutung ke apa ketan, udang tak ada khilaf. Tapi khilaf pun makruh juga. Makruh juga udang tu. Sekarang tu jelah. Kalau nak ringan sikit pun tak apa. Dia kata uhilla lakum saydul bahri. Bahar pula situ. Dihalalkan kepada kamu saydul bahri, berburu di laut. Ni cerita apa dia? Cuba tengok ayat sebelum pada tu. Ayat selepas pada tu duk cerita apa dia? Duk cara kau orang ihram ni. Jadi orang ihram ni dia boleh nak buru boleh. Hak dalam laut. Hak dalam sungai. Hak dalam tasik. Boleh. Tak apa, tak salah. Tak kena bayar fidyah kau, kafarah kau, gapo kau, tak kena. Duk cerita pasal tu ni. Jadi binatang buruan laut dihalalkan kepada kamu berburu. Said, masdar. Said. Kalau orang mengaji Arab, masdar. Mana? Berburu, perbuatan berburu tu tak apa, tak salah. Tidak supaya kalau kita buru kau gapo, kau kijai kau binatang atas darat ni, tak boleh. Tu ketika berihram. Tak boleh. Tapi kalau ketika berihram, hak laut ni orang tu igak dia bagi kita. Memang dia maksud untuk kita. Tak apa. Kita nak beli, tak apa. Kita sendiri nak gigak, tak apa. Hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan kepada kamu buruan darat selagi kamu berihram. Duk cerita pasal ihram ni. Bukan nak cara kau makanan lauk gapo tu. Jadi dia tahu lah masing-masing apa yang dia tak sepegat. Dia ada dalil masing-masing. Kita tak terima, biarlah. Tapi dia ada cara, ada kaedah dia sendiri. Ada kaedah dia sendiri. Jadi kalau kita nak ayatnya tadi, al-hillu maitatuhu tu taksis kau takkid tu je. Taksis kau takkidnya, lama kau hilang pucuk dah. Jadi orang Syafi'i, Maliki, Hambali dan ramai-ramai lagi orang kata boleh makanan laut ni, dia kata taksis. Tu yang ingat poin tu. Orang Hanafi
Dia tidak kata itu taksis, dia kata itu takkid. Itu je benda. Lepas tu banyak lagi lah contoh-contoh yang lain tu, sangat banyak. Kita pergi pula kepada seterusnya. Para pensyarah Sahih Bukhari berbeza pendapat. Bahagian yang ketiga daripada bawah tu, lepas pada taksis tadi, para pensyarah Sahih Bukhari berbeza pendapat tentang maksud beliau mengadakan bab ini. Ini Imam Bukhari buat tajuk ni bab apa? Seperti kita maklum bahawa ni duk cerita pasal masjid. Duk cerita masjid ni kan. Ni cerita masjid ni. Tapi dalam tajuk tu tak ada pun masjid. Tak ada masjid. Cuma dia minta Nabi pergi sembahyang di rumah dia. Dia nak buat musalla. Tepat Nabi sembahyang tu, ambil berkat Nabi. Rasmi lah, kita kata pergi rasmi di rumah dia. Dia nak buat tempat sembahyang waktu dalam hadis ada. Jadi dalam tajuk ni tak ada. Dalam hadis ada. Tapi tak ada sebut masjid juga. Sebab sembahyang tu di rumah. Apakah jadi masjid rumah? Tak cara lah. Dia nak cerita pasal sembahyang. Dan tempat sembahyang, masjid-masjid ni dalam maknanya yang umum, tempat sujud. Tempat sujud tu musalla, balasah, padan pun tempat sujud belakang, boleh sembahyang belakang. Hak ni khusus dah kira ni. Kan nak kira sembahyang. Sembahyang kita kata di beranda boleh. Sembahyang di dapur boleh. Sembahyang di mana lagi kita kata bahagian rumah kita tu. Kalau bumbung hak kata tu atas bumbung pun boleh sembahyang. Boleh, kan nak kira. Jadi dia nak khusus ni. Seperti mana di luar ni, di luar atas bumi ni, atas tanah ni, luar ni, nak sembahyang mana-mana boleh. Padang boleh, tepi patah boleh, tepi sungai boleh, atas pokok boleh, boleh belakang. Tetapi dalam banyak-banyak boleh. Sebab apa buat khusus masjid? Kita buat khusus kan masjid tu. Ada ni pun dalam rumah ni boleh belakang mana-mana pun. Tapi mana lebih baik? Adakah kita akan fikir apabila kita buat kebajikan kita sembahyang, setiap tempat tu akan jadi saksi kepada kita esok. Jadi hak moleknya kita sembahyang rata. Sembahyang rata. Dapur depan jamban, dah. Alik kiri jamban, alik kanan jamban, dah. Di telagon, kat telagon, dah. Kita sembahyang belakang. Dan mungkin nak jadi saksi. Adakah kita patut fikir gitu? Kalau ke mana? Imam Bukhari nak ayat lah ni. Dah, tidak gitu. Hak semoleknya ada tempat khusus. Sebab tempat khusus ni dia lebih baik. Tempat tu akan lebih dijaga berbanding tempat-tempat lain. Betul tempat lain pun boleh. Seperti mana kalau di luar, tempat-tempat lain pun boleh. Tetapi tempat masjid tu kan khusus, lebih baik. Begitulah juga dalam rumah ni pun. Tengok kaitan dia. Dia pergi halus cara dia tu. Dalam bentuk isyarat. Dia main isyarat. Kalau di luar masjid, apa? Sebab tempat khusus, mestilah dijaga masjid tu daripada perkara-perkara yang tidak sesuai dengannya. Jadi sembahyang di masjid tu lebih baik. Molek kita adakan masjid. Kalau di luar, walaupun boleh sembahyang lain, di rumah pun gitulah juga sepatutnya. Sebab itulah Nabi SAW tak kata bila sahabat ni ajak dia pergi sembahyang di rumah dia, alamak sembahyanglah mana-mana. Kau molek baru. Semua jadi saksi, tempat tu jadi saksi kepada kamu. Dia tak kata begitu. Tak apalah, baiklah kata dia, insya-Allah lah saya pergi kata dia. Lepas dia pergi, dia tanya, nak sembahyang mana? Menunjukkan sembahyang-sembahyang ni boleh kita buat tempat khusus. Hak tu lebih molek. Sebab tu dia tanya gitu. Lepas tu bila dia tu sini, tak apalah kalau nak sini. Tempat khusus tu kita buat khusus lebih baik daripada tempat umum. Lepas ni Imam Bukhari buat sajuk bab. Ni cara dia, cara Bukhari. Mula-mula dia bayang-bayangan dulu, bagi bayangan dulu. Lepas tu kan dia buat pari terang lah tu nak. Dia pasti lagu tu. Dia daripada rendah naik tinggi sekali. Lepas tu dia turun balik. Cuma naik kapal terbang agak turun balik. Lepas tu ke bawah, dia pergi pula. Sikit-sikit dia pergi. Halus cara dia. Dia nak ayat ni Masjidul Bait, isyarat sini. Tapi isyarat dalam bab berikutnya terang dia kata masjid di rumah ni ada pula. Boleh kita buat masjid di rumah. Tapi adakah masjid tu sama hukumnya dengan masjid di luar tu? Waktu dia nak bincang. Maknanya masih bab masjid lagi, cerita masjid lah ni. Jangan kita kata tak ada sebut masjid, apa ni lari ni?
Dah kata 55 bak dia caw ke masjid. Ni mana tak nak sebut masjid ni? Jangan fikir gitu main dengan Bukhari tak boleh. Orang lain boleh. Kalau aku tu. Kalau dia tak boleh. Tak ada sebut pun perhati molek. Perhati molek. Bila kita perhati, nampaklah. Oh, tu dia nak ayatnya. Itulah orang panggil Masjidul Bait. Masjidul Bait. Masjid di rumah. Ada, kalau buka kitab-kitab fiqh mana-mana, dia ada sebut Masjidul Bait. Dah ada hadis-hadis. Inilah Imam Bukhari nak ayat. Hak terangnya, hak jelasnya, dia buka habis, bab akan datang. Hak ni dia isyarat bagi. Tapi ini ada kena-mengena bab apa yang Nabi pergi dan tempat khusus. Untuk apa tempat khusus? Orang nak panggil gapo? Masjidul Bait. Dia nak ayat tu. Ni Masjidul Bait. Masjid di rumah. Lepas tu ada orang tak saya terima. Biarlah dia tak saya terima. Ni aku ni, kita aku. Dia nak ayat gitu. Sesoalahnya. Kita aku, kamu kena baca cara aku. Kamu tak boleh. Nak ayat orang tu orang ni. Biarlah dia, cara dia. Tak apa, kita tengok. Jadi maksud Imam Bukhari tu apa dia? Yang pertama, Al-Muhallab, Ibnu Battal dan Al-Maziri berpendapat orang yang diundang untuk bersembahyang di rumah seseorang tidak boleh memilih tempat yang disukainya sendiri untuk bersembahyang. Tak boleh. Walaupun ajak tahu dah nak pergi sembahyang, malah dia hendaklah bersembahyang di tempat yang dia diminta bersembahyang. Itu maksud Bukhari. Dalilnya ialah hadis di bawah bab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bertanya tempat di mana beliau harus bersembahyang, walaupun Itban telah mengundangnya untuk bersembahyang, dan walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendapat keizinan daripada Itban untuk masuk ke dalam rumahnya. Royak dah, marilah ajak semaya di rumah buat gini. Apabila siapa tu selesai masuk, benar dah masuk. Keizinan yang kedua, naik ke atas tu tanya lagi. Mana tak boleh tengok cara Nabi mengamalkan. Tak boleh mana-mana di rumah orang ni. Lagu tu semua sekat ni. Tak boleh apabila orang wayak sekali secara umum tu habis kita masuk kata dah. Ikut dalam rumah tak boleh. Tak boleh. Kita lah ni alhamdulillah banyak perkara sebenarnya tempat kita ni semakin maju dari segi agama ni. Hak tu suka sangat semakin maju nak banding dengan dulu zaman dulu kalau kampung-kampung kan dah bos sepupu dua sepupu ni dah biasa metu alah ke dapur tu kan. Begitu tak tahu orang tak makan duduk. Hak duduk dapur tu pun relax duduk mandi pun kembali katung tu dah relax boleh buah kecak. Tu keadaan dulu. Tapi dah ni ada berubah dah. Alhamdulillah dah molek dah. Jadi masuk tu adalah adabnya. Tanya dulu, sekat ada batas lah orang kata. Itu perkembangan yang memberangsangkan bagus sebenarnya. Kau meningkatlah. Yang kedua, Ibnu Munayyir berpendapat orang yang diundang boleh bersembahyang di mana saja dikehendakinya setelah mendapat keizinan umum daripada tuan rumah untuk masuk bersembahyang di dalam rumahnya. Dia kata gitu pula. Jawab ada. Kalau begitu, kenapakah Nabi SAW masih bertanya tentang tempat yang dikehendaki Itban beliau bersembahyang? Jawapannya ialah Rasulullah SAW sedar sebenarnya Itban mahu mengambil berkat dan sempena baik daripadanya untuk tempat yang akan dijadikannya sebagai tempat sembahyang yang khusus di rumahnya. Itu je. Kalau nak kira bila orang ajak untuk sembahyang gitu, kita boleh dah masuk. Dia kata boleh dah masuk kan. Semayalah tempat mana yang sesuai. Takkanlah nak semaya atas jemaah orang no. Tempat mana yang sesuai. Terutamanya kalau dia sudah pasal dah. Gapo dia kita kata sejadah ke tikar ke gapo ke, situ tak payah minta izin dah. Suku pula tak payah. Dia kata. Lepas tu apa yang Nabi minta izin pula? Nabi minta izin ni untuk nak tahu lebih lanjut lagi. Sebab Nabi tahu maksud dianya nak ambil berkat tu. Kalau nak kira untuk orang lain lah, padat dah. Jadi tidak perlu sikit-sikit minta izin. Jadi nak tahu
minta izin, nak geluar minta izin. Jadi minta izin macam pun jadi susah juga lagu tu. Susah juga jadi sikit-sikit insya-Allah, sikit-sikit insya-Allah. Tidak perlu lagu tu tidak perlu. Jadi sebab tu ulama ada katakan selawat pada Nabi ni. Adakah sikit-sikit sallallahu alaihi wasallam? Sikit-sikit sallallahu alaihi wasallam. Memang ada kata lagu tu. Memang boleh faham. Ada yang mengatakan ada. Tidak semesti semua kita. Sebab tu kadang-kadang kita baca kan, ya baginda tak ada sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Lagu tu pun boleh juga. Oleh kerana penglihatan Itban pada ketika itu sudah sangat lemah dan beliau tidak dapat ke masjid lagi, maka beliau meminta Nabi SAW agar datang ke rumahnya untuk merasmikan satu tempat sembahyang sebagai masjid di rumahnya. Dia isyarat sebagai tempat sembahyang, isyarat sikit. Sekiranya sesuatu tempat sembahyang telah pun dimaklumi di rumah seseorang, tidak perlu lagi orang yang diundang atau bertandang ke rumahnya bertanya setelah mendapat izin untuk masuk bersembahyang di mana dia harus bersembahyang. Tak perlu dah. Kalau tahu dah, banyak kali dah kita pergi rumah dia sembahyang situ. Tak perlu tanya dah, tak perlu minta izin dah. Ni tak start lagi ni, baru nak start, baru nak dia tak tahu mana dia nak. Sebab tu Nabi SAW tanya. Jadi tanya buat kali yang kedua tu tak perlu dah kalau sudah maklum. Sudah maklum ni lah ke mana? Kita tahu dah. Kita sudah berapa kali dah pergi rumah dia semaya situ. Ataupun kita masuk tu, kita tengok, situ duduk pasal dah, sejadah. Situlah kira-kiranya. Jadi tak perlu. Dalam keadaan tu tak perlu dah tanya, di mana saya nak semaya? Dia pasal dah aja dah. Tak perlu pasal ikut sunnah Nabi. Sunnah pun ikut cara dia, biar betul, biar faham. Molek maksud dia tu. Itu kata Ibnul Munayyir. Yang ketiga, menurut Syah Waliullah, terpulang kepada seseorang yang diundang, sama ada mahu bersembahyang di tempat yang disukai dan dipilihnya setelah mendapat keizinan umum daripada tuan rumah untuk datang bersembahyang di rumahnya, atau bersembahyang di tempat khusus yang disuruh tuan rumah. Boleh, kata dia. Ikut. Yang penting ialah dia tidak boleh memandai-mandai di rumah orang lain. Itu je. Memandai-mandai tak boleh. Jika dilihat kepada hadis yang dikemukakan Bukhari di bawah bab ini, maka yang jelasnya ialah seseorang yang diundang hendaklah bersembahyang di tempat di mana dia diminta bersembahyang. Tetapi Bukhari kadang-kadang ni kehalusan pandangan Syah Waliullah. Dia nak boleh orang dia nampak gini-gini, lama dia kena main kitab tu. Dia kena main kitab. Kalau Bukhari ni beberapa kali habis baca. Setiap kali baca tu baca syarah, baru dapat benda tu. Jadi dia boleh ni, cuba perhati ni. Ni halus ni dia ni. Tetapi Bukhari kadang-kadang mengisyaratkan juga kepada hadis sama yang diriwayatkan melalui saluran yang lain. Di dalam riwayat itu tersebut bahawa Itban telah menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan tempat sembahyangnya. Dalam keadaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah boleh bersembahyang di mana saja di rumah Itban itu, tetapi baginda tetap bertanya Itban semata-mata untuk memuaskan hatinya. Dan nak kira dia baginda kebenaran. Ikut Rasulullah lah. Ada dalam riwayat yang lain, ikutlah. Tapi Nabi tanya juga, hak nak mana? Dia pun tunjuklah, situ buat. Jadi semula agak Itban tu dia semaya situ lah, tempat semaya dia. Bila dia nak semaya fardu ke, nak semaya sunat ke, dia pergi semaya situ. Itulah orang panggil Masjidul Bait, masjid di dalam rumah. Masjid di dalam rumah. Akan datang kita akan bincang lagi banyak lagi. Bagi Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain, orang perempuan boleh beriktikaf di masjid rumah. Walaupun Imam Syafi'i pun ada satu pendapatnya. Ramai lagi orang lain mengatakan tak boleh. Iktikaf ni khusus dengan masjid semua. Tidak. Masjid tu pula ada perincian pula. Masjid lagu mana? Masjid Jamik ke, masjid biasa ke, masjid sembahyang 5 waktu ke, lagu mana? Ada perincian pula. Itu dalam bab iktikaf lah. Jadi kita
duk bincang di sini ialah tentang masjid bait, masjid di rumah. Bagi Bukhari dia terima. Sebab tu dia berasa-asa pergi ke situ. Sini bayang-bayangnya baru. Lepas ni baru dia terang. Yang keempat, menurut Ibnu Rajab, Bukhari mengkiaskan perbuatan-perbuatan lain seperti duduk, tidur dan lain-lain di rumah seseorang dengan sembahyang di rumahnya. Dalam hadis ni sebut semaya di rumah. Dalam hadis ni sebut semaya. Jadi Itban panggil Nabi SAW pergi ke rumah dia untuk semaya. Bila pergi, satunya nak masuk dalam rumah tu, dapat keizinan. Lepas tu dia tanya pula nak semaya mana. Ini semaya. Ibnu Rajab kata sebenarnya Imam Bukhari nak ayat kita kena kias dengan semaya tu benda lain kalau bila pergi ke rumah orang. Jangan dah orang jemput kita pergi makan, kau pergi ke berapa, kau kita kata dah pergi, jadi kita ikut suka lah, nak duduk mana-mana, duduk ceruk tak boleh. Nak duduk mana kita kena apa namanya, kita kena tanya, minta izin, ataupun tuan rumah tu minta kita duduk di mana-mana, kita duduk situ. Lepas tu kita kata ada kursi, dia suruh duduk bawah. Apa kita kata dah, tak usah cara dia suruh duduk bawah, duduk bawah. Tu hak tuan rumah. Besar hak tuan rumah ni. Hak tuan rumah dalam Islam besar. Dia bagi keistimewaan tu. Jadi kalau dia ajak ada kursi, kita duduk situ tempat dia suruh. Kita tak tahu apa dia tu lah, maka kita pergi nepuh pula situ dah. Ada lah tu. Jangan kita suka buruk. Kursi ada tak boleh duduk. Kursi dia tak kursi gua mahal. Kita kata tak? Jangan fikir lagu tu. Jadi nak duduk, nak makan, nak tidur, kena tanya. Ataupun tuan rumah rakyat dulu, dia suruh kita mana. Jangan kita kata dah dalam hadis ni cerita bab semaya, jadi bab lain tak terkena, tak ada kena-mengena. Jangan. Kalau lagu tu kena rakyat habis, tak padan lah 23 tahun Nabi. Kena umur setara panjang setara Nabi Nuh tu pun tak cukup lagi. Jadi dia kena pakai kaedah dia. Ni Ibnu Rajab kata Imam Bukhari nak ajar kita, nak suruh kita kias. Kita kiaskan dengan semaya tu benda-benda lain, perbuatan-perbuatan lain. Kalau semaya tu kena minta izin, hak lain lagi lah, kena minta izin. Tak boleh buat ikut suka kita, pergi rumah orang. Dia kata makan luar, makan luar. Kita kata apa makan luar? Situ kan meja makan. Saya boleh lah kata lagu tu kan, saya nak. Tapi kalau kita beradab ni dalam keadaan biasa ni tak boleh. Kena tanya. Itu kata dia. Di sini dipakai kias. Jangan memandai-mandai. Dengan sebab itu dia kata, jika tuan rumah sudah menentukan sesuatu tempat untuknya, tidak boleh lagi dia memandai-mandai memilih tempat lain. Kerana dengan berbuat begitu, dia seolah-olahnya mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban di rumah orang yang dikunjunginya. Kalau sembahyang yang sememangnya membawa rahmat ke dalam rumah seseorang pun memerlukan keizinan tuan rumah, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan lain? Sudah tentu ia lebih terikat dengan ketentuan dan kehendaknya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, apabila engkau masuk ke rumah seseorang, duduklah di tempat yang disuruh tuan rumah engkau duduk. Tuan rumah lebih tahu tentang aurat rumahnya. Itulah yang kita tahu sebagai salah satu ajaran Nabi SAW. Dia lebih tahu. Jadi kena pilih tempat itulah. Tak seduk kokek-kokek kadang-kadang, tak seduk. Boleh jadi dia tak ada siap kau bahagian tu. Boleh jadi ada apa-apa dia baru kiwi kau apa ke tak. Kalau kita pergi duduk situ lekat dah. Macam-macam lah. Yang kelima ni pendapat kita sendirilah. Maksud Bukhari membuat bab ini ialah untuk menyatakan eloknya mengkhususkan tempat sembahyang, tempat bersembahyang di rumah, terutamanya untuk orang-orang yang tidak mampu ke masjid. Itu maksud Imam Bukhari buat ni.
Tempat khusus untuk bersembahyang di rumah itu merupakan masjid kepadanya, dalam artinya yang lebih luas. Berdasarkan hadis di bawah bab ini, seseorang boleh bersembahyang bersendirian di tempat sembahyang yang khusus itu, dan boleh juga bersembahyang dengan berjemaah. Di samping itu, secara isyarat, Bukhari juga mahu mengatakan bahawa memanglah sah sembahyang dikerjakan di mana-mana ruang rumah, sekalipun asalkan ia bersih. Tetapi bersembahyang di tempat yang ditentu dan dikhususkan adalah lebih baik dan lebih utama. Ini kerana tempat yang khusus untuk sembahyang tentu sekali akan dijaga kebersihannya melebihi tempat-tempat lain di dalam rumah. Keadaannya tak ubah seperti muka bumi yang terbentang luas ini, di mana pun kita boleh bersembahyang. Tetapi bukankah di masjid yang dibina khusus untuk sembahyang itu lebih utama? Itu maksud Imam Bukhari. Nampak ada kaitan tu dengan bab masjid itu. Ada kaitan dengan bab masjid, walaupun dia tidak sebut masjid. Kemudian kita pergi seterusnya, kata Idban, aku pun isyaratkan kepada beliau ke suatu tempat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan kami membuat saf di belakangnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersembahyang 2 rakaat. Ada nota di situ 578, 577 tu meringkas, ada perbezaan dari segi riwayat, dari segi nuskhah sahaja. Tak apa, maksud dia lebih kurang. Hadis ini adalah ringkasan daripada hadis yang akan dikemukakan oleh Bukhari dengan lengkap di dalam bab berikut nanti. Hak tulah je ni. Ni bab seterusnya ni, bab 19 ni kan hadis dia. Hak tadi, cuma hak ni hak panjang. Hak tadi hak ringkas. Macam-macam cara Imam Bukhari buat. Hak panjang dia peringkas. Dia ambil maksud gini-gini adalah maksud dia. Sebab tu kalau kita nak cari dalam Bukhari ni hadis yang lengkap di satu tempat tak boleh, tak kena tempat, tak kena kitab dia. Kalau nak cari lagu tu dalam Muslim, boleh. Dia letak setepak. Kalau dalam Bukhari dia tidak sebut benar, dia ada maksud dia, maksud hak utama dia hak lain. Bukan ayat hadis dengan lengkapnya beza gini dah, dia tidak nak ayat tu. Maksud dia hak lain. Jadi masing-masing pengarang kita hadis tu dia ada tujuan dan maksud utama dia. Susun hadis, apa maksud dia? Nak tahu maksud tu ya kena ngaji. Hak tu ya orang ngaji pak luar negeri lah kan. Kita baru cuba-cuba nak buat tempat kita ni. Sampai bila nak negeri orang kan. Kena fikir juga, kena buat juga. Orang lain pun lagu tu juga. Mula-mula tidak maju, lepas tu dia kau maju. Berapa ratus tahun dah lagu tu pun. Kita ni baru ya nak mula. Tak ada dulu nak buat kelas daurah hadis kau gapo. Hak tu ya perlu ngaji tu. Nak boleh daurah hadis tu dia kena ada persiapan dulu, goni-goni kena ngaji barulah selesai asas. Kalau tidak tak boleh. Jadi majlis umum lah, majlis umum. Nak tahu maksud tu kena ngaji kitab sosok tu, baru tahu maksud. Dan sistem tu sangat baik. Sebab tu kita kenal tu, buat klik mari. Tahu dah mungkin satu hari nanti tak boleh pergi kau gitu. Sungguh Allah ni payah nak pergi tempat-tempat ni. Macam-macam lah dituduh pengganas lah, macam-macam. Cara sebenarnya perancangan orang kafir ni antarabangsa supaya orang tak pergi dapat satu bentuk pengajian yang memang istimewa, tidak ada di tempat lain. Macam-macam cara dia buat, nak suruh kucak kacir tu. Itulah. Dan akibatnya kita kerugian. Dengan sebab tu kena fikir, kena buat, kita sendiri kena buat. Apa tak boleh? Boleh buat. Boleh buat. Tak apalah. 578 nota tu. Hadis ini adalah ringkasan daripada hadis yang akan dikemukakan oleh Bukhari dengan lengkap di dalam bab berikut nanti. Hadis Mahmud bin Ar-Rabi' daripada Itban ini dikemukakan oleh Imam Bukhari lebih daripada 10 kali. Imam Bukhari dia rajin ulang-ulang. Dia tidak serupa Imam Muslim. Dia tak ulang. Dia ada cara dia. Imam Bukhari dia ulang-ulang nak ayat hadis yang sama boleh difahami begini-gini. Maksud dia boleh gini-gini. Dia nak cerita kepada kita
kita kena ambil sebanyak mungkin manfaat daripada hadis. Kalau hadis pun, kalau orang yang pandai sungguh, dia boleh buat keluar berapa banyak pengajaran. Itu tujuan dia. Sebab tu dia buat tajuk suku, itu cara dia. Antaranya ada yang dikemukakan secara ringkas dan ada juga yang diriwayatkan secara terperinci. Bukhari telah menyimpulkan sekian banyak pengajaran dan panduan daripadanya dengan mengadakan beberapa tajuk bab yang berbeza-beza itu. Antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil daripada hadis ini ialah hak panjangnya akan datang. Hak panjangnya akan datang. Jadi nampaknya tak ada hak tu hari ni. Ni kesimpulan dia nya sampai 30 lebih pengajaran dia. Ini pasal rekah, kita rekah dulu. Yang pertama, elok menentukan tempat khusus di rumah untuk bersembahyang. Molek kita buat gitu. Terutamanya apabila seseorang tidak dapat pergi ke masjid kerana sesuatu keuzuran. Molek benar. Jadi kalau pakar ni, akan datang Imam Bukhari lebih jelas lagi. Adalah kelegaannya kepada orang tua, uzur-uzur tu. Jadi dia boleh beriktikaf di rumah dia. Orang perempuan tak pergi ke masjid, jadi lagu mana? Dia boleh pahala juga. Dia boleh pahala juga iktikaf tu. Tidak kata nanti aku nak iktikaf kena pergi masjid. Kalau kita pakar ni, boleh iktikaf di rumah. Terutamanya untuk orang-orang perempuan. Orang lelaki pun ada masalah tu, molek lah. Lepas tu kita molek buat satu tempat khusus. Jangan kata apa buat tempat khusus pun. Cuba tengok, orang-orang kafir kan, dia ada tempat khusus, dia ada bilik koruan kau, untuk tempat nyembah dia, tu dah. Tempat puja dia tu kan, dia ada. Kalau kaya-kaya senang-senang dia buat lah. Jadi kita pun kalau boleh adakan tempat khusus lagi tu, ruang untuk semaya. Situ lebih dijaga kebersihannya, lebih daripada tempat-tempat lain. Molek kita buat gitu, tidak salah. Tidak salah. Jangan kita kata bid'ah pula. Ada ni sahabat buat. Dan Nabi sendiri pergi rasmi. Dia pergi rasmi ni. Yang kedua, keharusan bersembahyang dengan berjemaah di rumah. Boleh sembahyang jemaah di rumah pun boleh. Sebab Itban ni dia tak pergi dah lepas pada tu. Tak pergi ke masjid untuk sembahyang jemaah kau gapo-gapo ke tak. Jadi dia sembahyang di rumah dia. Dapat juga pahala jemaah di rumah. Cuma pahala masjid tak dapat lah. Tapi dalam keadaan dia tu, dulu dia pergi semua bukan kerana dia tidak suka pergi ke masjid. Allah SWT bagi pahala serupa juga. Gitulah keadaan dalam agama kita ni. Kalau kita selalu duduk buat, lepas tu kita tak mampu buat, tu habis semacam pahala. Kalau kita kata kita sembahyang rawatib semua, sembahyang rawatib misalnya, kita kata jaga tu, lepas tu kita tak boleh sembahyang kerana sakit kau, kerana apa, musafir kau, tu habis pahala. Tidak kata dia tak bui, dah tak buat. Tak. Kalau kerana keuzuran, dia akan bagi. Tapi sungguh-sungguhlah kita tak buat tu kerana kita tak mampu. Boleh berjemaah di rumah. Sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Ini hak Nabi pergi sembahyang ni, jemaah lah sekali. Dalam riwayat akan datang dia bukan seorang. Tapi di sini dia sebut dah, kami pun membuat saf. Bermakna dia tidak seorang lah, ahli belakang Nabi tu. Ada beberapa orang. Dalam riwayat akan datang disebutkan Nabi pergi dengan Abu Bakar. Dia pergi dengan Abu Bakar. Dan sembahyang sunat boleh, berjemaah boleh. Tapi adakah semua sembahyang sunat boleh berjemaah? Tak boleh. Jangan mana-mana pula. Maka tahiyatul masjid jemaah dah. Dah boleh jemaah, kita baca dalam kitab tu dia boleh jemaah. Bukan sembahyang fardu tu. Tak boleh. Jangan buat tak tu kalau. Sembahyang duha jemaah pula kan. Tak boleh. Dia ada dalil lain pula yang menunjukkan tak boleh. Jadi kita kena pakai itulah. Ini sembahyang sunat mutlak. Paling tinggi sunat hajat. Sinilah. Kalau sunat hajat ni hak paling kuat, dalil ni hak ni. Dan sunat hajat berjemaah paling kuat. Tapi tak terai juga. Tak terai pun ulama faham. Nabi sembahyang di apa? Untuk menyempurnakan hajat kan, betul lah. Itu sembahyang hajat tu orang panggil. Sembahyang hajat tu. Hajatnya iaitu Nabi rasmikan satu tempat untuk dia sembahyang. Itu hajat dia. Jadi adakah Nabi niat hajat? Itu tak soal, itu tak perlu.
Bagi orang yang terima ini sebagai dalil sembahyang hajat, dia kira Nabi SAW pergi ke rumah dia tu untuk menyempurnakan hajat dia. Hajat adalah ikutlah hajat apa-apa. Ni hajat dia nak buat tempat sembahyang. Ini paling kuat. Hak lain-lain tak kuat. Tapi nak kata terai sangat pun tak juga. Sebab tu ada ulama tak saya terima gitu. Tak saya terima. Terutamanya sembahyang hajat ni panggil-panggil pula, keruh orang pula. Tu tak. Kalau ulama Hanafi tak, makruh kata dia. Tak molek buat lagu tu. Tapi kalau kebetulan berlaku gitu, tak apa. Tidak dengan rancang, tidak dengan khusus. Lepas tu kalau sokmo ada hajat, tu pun tak molek juga. Setiap sembahyang, lepas sembahyang jemaah agak sembahyang hajat sokmo, tak molek. Tak usah lah buat lagu tu. Sembahyang hajat ni hak paling molek di rumah, buat sendiri. Tu hak paling molek. Janganlah kita berasa kita ni siapa lah nak sembahyang hajat tu tak terima dah. Jangan. Ada kalanya orang biasa ni lebih baik lagi di sisi Allah. Lebih suci lagi hati dia daripada orang-orang alim kau, orang-orang besar-besar kau. Boleh jadi dia ada hal lain pula. Orang-orang biasa ni ada kalanya lebih baik dia berasa rendah diri. Waktu Tuhan kenal, dia rasa tak ada kau satu, dia rasa dia tidak layak. Waktu Tuhan kenal, bolehlah berasa lagu tu. Tapi kalau hak ni dia rasa dia makbul, sama Tuhan makbul, sama dia hebat, minta boleh selalu. Berasa lagu tu kan tak sih dia masing, dia gitu gini, tak sih lagu tu, tak molek lah. Dengan sebab tu jangan kita kata kita tak molek, biar orang ni, biar gini, biar tu lebar, biar tu aling, kita panggil dia. Jangan, buat sendiri. Hak tu paling molek. Paling molek. Kalau nak buat pun jaga-jaga, jangan sokmo-sokmo. Jangan sokmo-sokmo. Kalau sokmo-sokmo tak molek. Kat mana tak ada hajatnya? Ada hajat, ada sokmo hajat ni kan. Boleh tahan payah hajat lagu tu. Jadi buatlah setakat mana yang kita boleh. Pilih-pilih dah hajat yang ni besar, susah, gitu lagu tu. Yang keempat, pemimpin elok berkunjung ke rumah rakyat atau pengikut, terutamanya apabila dijemput. Ni kepada pemimpin kena jaga benar dia. Jadi memang hati rakyat ni. Kena jaga. Kalau tak boleh buat lagu ni, tak usah jadi pemimpin. Kalau sampai lah ni tak usah jadi tu, okey lah. Kalau kita berasa tak boleh, tak usah lah. Buat jadi orang kata kau orang. Kata kau orang. Dia kena pergi. Letih. Orang kan? Angin masyarakat dia kena jaga juga. Dia bukan dia tahap tu. Kalau kita nak buat anak kita, hak budak tu sepuluh kita, beli beleng buat kau dia ada. Beli gelembung tu tak siup. Tapi dia budak, belilah beli ke dia. Walaupun kita tak apalah. Buat cuma kapek, lekak di kapek pula kita kata dah. Gelembung ni mai. Tak budak. Orang ramai ni pula gitu juga. Tua cara tua. Sebenarnya perangai budak tu tetap ada. Misalnya main bola tu lah. Cuba kalau suka angin dah. Kalah tu pilihan raya dah. Ikutlah parti apa tak cara mana nak royaknya angin tak boleh setuk. Kehendak orang ramai kena faham benda ni boleh. Boleh ok lagi pejam mata, pejamlah. Jangan duk kira idealisme kita saja. Jangan. Jadi staf pakos mai ajak nak ko. Ada mai ajak tu tak. Memanglah boleh. Hak seperti ni kan? Memanglah boleh, cuma janganlah sokmo jadi satu kerja pula. Jadi orang ni kali dia tak kerja lain, dia kerja mai ajak pun tak apa. Jangan jadi lagu tu. Jangan jadi lagu tu lah. Jangan jadi lagu tu. Dia biasa kerja mai ajak. Boleh pitih banyak tu kan. Kalau orang khomsa kau pitih banyak lagi boleh. Tak salah. Tak sah. Dia semua dalam agama dia kena ikhlas. Ikhlas. Jangan ambil upah benda-benda tu, jangan. Kalau kita ambil pendapat orang kata baca Quran untuk orang mati kau apa boleh pahala, dia kena ikhlas. Kalau ambil upah tak boleh. Ambil upah tak boleh. Tak ada dalam ikhlas tu. Ulama-ulama sebut dah kalau ambil upah tak boleh. Ni bayar dah, package dah. No.
3 kali habis sekian dah. Sedap benar lah dah. Ni tak apa, muka boleh pitih dia dah. Tak boleh dah. Tak sab. Kalau kita ambil pendapat orang kata boleh, dia kena ikhlas. Tak boleh ambil hukum. Baca sendiri nak tahu ikhlas ke tidak ikhlas. Kalau dia tak baca, cak tak ikhlas dah. Jadi hak kita cerita saat ni masalah manner saat ni ikut arah angin. Kehendak orang ni kalau dia jemput kita kena pergi. Kalau dia nak benda tu, kalau selagi boleh pejam mata lah. Tak boleh duk kira kita saja benda ni sia-sia, tak boleh main-main ni. Tidak gitu. Kita tak semai tak apalah. Ada wahi nak main tegah kata ada. Hak tegah nak main. Tak ada main langsung pun tak boleh juga orang ramai. Jadi hak ni bila dijemput kena pergi. Akan datang kita ada sebut juga muka hadis ni juga panjang tu. Yang kelima, kehendak dan hajat rakyat yang sayogianya dipenuhi pemimpin tidak semestinya bersifat kebendaan. Jangan kita ingat hak rakyat nak ni pitih saja. Jangan. Silap tu kalau lagu tu. Ni dia nak bukan nak Nabi pergi maya di rumah dia. Ambil berkat. Hak tu pun kena jaga. Kalau pandai politik dia kena jaga benda-benda gitu. Psikologi masyarakat. Tidak semesti benda, tidak semesti nak benda, setengah-setengah tu tak sih benda. Dia cukup dah. Lebih pada cukup dah. Nak apa? Tapi kalau hak nak benda ni besar, benda besar. Benda ni besar jadi terganggu hidup, tak ada jalan, susah jatuh lah, dalam sungai lah, getok punah. Tu besar. Kebanyakan orang merasakan hak tu lah kalau kekurangan pun. Jadi pemimpin kena jaga hak tu. Kalau tak jaga hak tu, getok kau jalan, kau air, kau gapo, kau misalnya tak jaga hak tu, orang benci. Marah kau orang. Benda besar tu sampai gata-gata orang misalnya guna air. Kena fikir. Kalau nak bertahan lama kena fikir. Sebab benda tu ada kesan. Manusia umumnya dia terkesan dengan benda-benda gitu, hak zahir. Tapi tidak semua rakyat ni nak gitu. Ada benda dia nak benda lain. Dia nak Islam. Tak saya dah kerja lain-lain. Dia nak Islam. Islam dilaksanakan. Bukan ada kepentingan apa-apa pun dia tak ada. Untuk kebendaan dunia ni tak ada. Ada nak tu. Jadi kalau orang tak boleh buat lagu tu, dia tak akan sokong. Ada juga. Jadi hak tu nak menentukan hak tu. Yang keenam, berada di dalam saf di belakang imam ketika bersembahyang. Kena buat saf lah. Kalau bersembahyang berjemaah kena buat saf. Ketika bersembahyang. Yang ketujuh, salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW ialah tidak bertindak sewenang-wenang apabila pergi ke rumah orang. Ini salah satu hak Nabi ajarlah, ajaran dia. Walaupun untuk melakukan sesuatu amalan yang mendatangkan pahala dan keberkatan kepada tuan rumah, walaupun begitu tak boleh kita nak mana-mana. Apalagi kalau kita pergi dengan maksud lain, bukan maksud yang mendatangkan pahala, keberkatan kepada rumah tu, lagilah tak boleh. Gapo dia kita bui ke dia nya. Ni kita nak bui ke dia ni. Kita nak bawa keberkatan kepada dia. Setara tu pun dia tuan rumah ada hak dia. Ada hak. Jadi kalau kita pergi, kita pandai, kita gana ke tuan rumah, nak semaya jemaah, dia jadi tu imam, dia lebih berhak. Tak boleh kita nak naik tak tu kalau sebentar kau kita pandai, sebentar kau kita alih nak naik lagi, tak boleh. Dia kena dapat izin dia dulu. Nak makan, Nabi ajar dah. Tepat tuan rumah duduk mana, tak boleh duduk tempat tu. Sebab benda tu sebenarnya kesan tu sangat mendalam dari segi psikologi pun memang betul. Untuk anak-anak ni kan dia tengok ayah dia hebat dalam rumah, ketua rumah, ayah dia ada tempat khusus. Tengok orang lain mari sembahyang, dia jadi tu imam. Tu tanam kehebatan ayah ditanam di dalam jiwa. Tu penting tu. Ni kalau orang lain mari ayah dia turun bawah dah, kurang ayah dah. Kurang ayah dia dah. Dia jadi gitu kesan dia. Sebab tu Nabi ajar, dah boleh tu kena tuan rumah. Tapi kalau tuan rumah tu suruh, bermakna dia ada pengajaran lain lagi, dia nak oyak dah. Ni orang lebih, kita kena pelebih dia. Kena kira hak ayah dia. Hak ayah.
Dan tak boleh mana-mana lah. Kalau pergi ke rumah orang, tuan rumah tu ketua dia, ikut dia. Hadis ini menunjukkan sifat rendah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan pekerti baginda. Orang ajak dia pergi, memang lagu ni lah hak moleknya, hak praktikal. Kalau boleh buat lagu ni molek. Tetapi kita lemah kan? Kita lemah. Kita orang kemudian ni, orang kata ahli ilmu, kau siapa-siapa, kau dia ada kekurangan berlaku. Jadi dia kena sama-sama faham. Sebab kalau kita nak buat, orang dulu dia kuat kan? Kuat, panggil lagi, menulis lagi. No. Lepas tu orang jemput pergi lagi, pergi sana sini. Dah, ada hak dah. Tapi berapa kerak hak dah lagu tu, kebanyakannya selera lah kalau buat lagu tu kan. Ikut orang panggil pergi kan. Sebab perkaranya keduanya panggil gini buat apanya? Berkat sangat kok. Mula mana perasaan tu. Sebab tu kena jaga. Bukan orang alim tu sendiri jaga, masyarakat pun dia kena jaga. Kadang-kadang secara tidak sedar berlaku begitu. Sebab tu tak sah lah moleknya. Tak sah lebih-lebih. Segi-segi panggil dia banyak kerja lain lagi. Kalau tak pergi kan serati pula. Banyak perkara lah. Banyak lagi nak buat, jadi rugi. Sebab kita lemah. Kena tahu, kena sedar lah. Dia lemah. Kita semua ni lemah. Orang dulu setengah-setengah dia buat lagu tu, dia tak ada lah nak nulis, dia tak ada lah nak buat benda lain, kerja-kerja lain. Jadi kena tengok dari segi keutamaan tu, gapo dia lebih utama. Kalau kita tak boleh buat benda ni, bolehlah buat gini. Tapi kalau kita ada nak buat benda lain yang lebih besar lagi, tak boleh buat gitu. Akan habis masa. Sebab itulah yang kita sebut, ada seorang Maulana Wahiduz Zaman, dia jumpa 5 minit dengan orang. Dia tulis dah pintu rumah dia 5 minit. Minta maaf. Kalau lebih pada 5 minit, cukup 5 minit, dia akan bangun gila. Tak cara dah ikut. Sebab apa? Dia tahu dia lemah. Dia tak ada nak buat belakang. Dia nak buat banyak. Kalau nak dekat pergi ziarah rumah orang, ziarah tu, lepas tu akan mati belakang sekali dengan dia. Anak dia tak tahu-tahu dah. Cerita orang bagus, orang negeri semua dah. Tak ada dah. Dia nak ziarah kemudian lepas dia mati. Bila dia tulis kitab, masuk kitab dalam setiap rumah orang. Sepanjang masa. Tu ziarah sebenar. Ada faedah. Dia nak buat hal tu. Sebab tu memang dia dah tulis lah. Terjemahan Sunan Sittah dia buat. Dan nota kaki sikit-sikit, tidak panjang. Sebab dia nak buat banyak kan. Dia buat kamus hadis. Satu-satu ni dalam bahasa Urdu satu. Padahalnya juta, ramai lah orang alim. Nak rayaknya bukan senang, nak buat gapo-gapo ni perlu masa, perlu tumpuan. Kalau gangguan banyak tak boleh buat kerja. Tapi dia hidup lagu tu lah 5 minit. Jadi masing-masing kena fikirlah gapo dia. Kalau tak ada nak buat benda lagu tu, inilah kena buat. Moleklah kalau buat lagu ni. Buat kebajikan masyarakat. Fikirlah apa yang lebih patut kita buat. Nampaknya hari ni kita bab yang kedua ni tak ada sebab panjang pula ni. Sekatulah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wan. Alhamdulillah. Tak nak tanya untuk masjid di rumah kan, ada katil bagaimana itu ada semua anak-anak kita itu nak semayang betul-betul. Itu saja. Dia hak semoleknya tak usah katil lah. Ruang tu ruang kosong untuk semayang. Kalau kita nak mengaji Quran, kita pergi situ. Kalau kita nak semayang, kita pergi situ. Anak-anak nak semayang juga pun situ. Kalau ada ruang kecil tak apa dah. Lepas tu kalau lebih lah keluar sikit ruang, boleh juga apa. Tapi ada tempat khusus. Hak tu moleknya. Tak semua katil lah. Tak semua katil. Tapi kalau dia bubuh katil pun boleh sebenarnya, tidak salah. Cuma jadi spek lah. Jadi spek, takut dia tak boleh. Moga sakit misalnya, kita kata kena katil. Anak semua kena disemayang situ. Tak apa nak semayang lain, jangan kata tak boleh tempat lain, tidak. Lebih molek gitu. Lebih molek.
Jadi kita tak boleh fikir kata banyak tempat ni semua jadi saksi kepada kita, jadi molek kita semaya kosir semua. Tidak begitu. Semaya tempat yang khusus itu lebih molek dalam rumah kita. Kalau kita buat masjid, kalau sahabat, dia niat buat masjid juga. Dan dia dengan niat juga lah nak masjid. Niat. Tapi masjid dalam rumah. Hak panjangnya insya-Allah minggu depan ni tak ada. Kita dah cuti. Tak apa lah. Pengurusi nak rayak kan. Ini ustaz lagi tanya. Macam ustaz kata sebut Assalamualaikum insya-Allah. Kali-kali kita boleh dia insya-Allah. Sebenarnya di mana patut kita bagi salam insya-Allah. Alhamdulillah. Asal sama-sama ni semua boleh juga. Oh ya, memang. Nah, iyalah. Dia biar kena pada tempatnya lah. Biar kena pada tempat dia. Kadang-kadang tu tak kena tempat dia pun, insya-Allah juga. Jadi itulah maksudnya. Tak moleknya. Dan insya-Allah tu kadang-kadang muka tak tentu lagi. Kalau kita tak pergi pun tak apa. Kita letak insya-Allah tu untuk nak lari dah. Waktu tak boleh lah. Cadai dah. Waktu tak boleh. Biar kena molek lah. So insya-Allah tu. Macam tu sekolah cikgu marah dia ucap salam ke cikgu. Jadi yang buduknya ucap semua tu. Okey, tidak kali nak jumpa cikgu situ. Kena royak molek lah. Royak molek lah. Misalnya mula-mula masuk ke sebagai adab, mengajar adab begitu. Jumpa cikgu sekali, mula jumpa pokok barang. Molek. Molek tu salah tu molek. Ada hadis waktu tu. Nabi dia gini. Acak kali pun sebab doa kan. Nabi SAW kalau dia beri salam, lepas tu dia lindung. Jumpa pula dia beri salam pula. Waktu ada, waktu molek kena buat tak apa. Hak ni mah kata insya-Allah tu maksudnya. Kalau hak salam tu memang molek. Banyak kali pun tak apa. Pilih-pilih lah tepat. Saya nak tanya tahap membazir saudara dengan syaitan. Tahap mana kita? Kalau perhiasan melampau tu dia dia perhiasan tu tak apa lagi. Hak membazir ni maknanya kita kata kalau makanan kan rusak semua. Tu rusak apa dan basi semua kita kata. Tahuk saja. Benda kita tak perlu kita beli juga. Lepas tu kat bazir saja, bazir lah tu kata dah. Jadi rusak gitu. Hak semoleknya kalau nak beli banyak ni kira bui kat orang sekali. Gitu. Kalau tidak tak sah. Ajar lagu tu. Cara dia nya kalau kita tak sendiri bazir, kita beli kita bui kat orang. Semula sifat manusia ni kalau bui kat orang tu kan dia bahasa jimat, tak sih. Bui kat orang. Biar kita tak cukup. Bui kat orang. Gitu. Semula dia itu caranya nak mengatasi masalah bazir ni. Kalau tidak buat gitu, hakal semua jadi tabiat. Barang tu beli lebih semua, makanan tu siapa? Rosak. Lepas tu buat pula lagu. Hak lagu tu lah maksud bazir ni. Tapi kalau perhiasan memang perlu, termasuk di dalam keperluan tahsinat, benda com ni alah kalau lebih tak apa lagi. Benda tu tak apa lagi. Maklumat ya yang Ustaz tadi ya, Ustaz ada menurut tapi akan digantikan dengan pemilihan daripada siap pada bulan depan. Jadi saya ketinggalan lah. Dan juga satu malam lagi namanya apa ni, Dr. Asli akan menampakkan kuliah dia di Maghrib di Masjid Cikgu Kuala Cikgu. Dr. Asli di Perlis. Masjid Cikgu Kuala Cikgu sebelah bulan di semua tempat itu. Ini adalah contoh kita ikut menjadi kita pada